Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. 'azimatuhu la tanshaqqu bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. San'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma in ahadun aradani bis-su' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardut nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikuhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yadla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, khususnya nikmat dapat bernyawa. Dengan itu kita mampu melakukan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dengan mana dua nikmat yang terbesar bersamanya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah Ta'ala jadikan kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT bertemu kembali kita untuk sama-sama membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid. Jadi insya-Allah buat live sikit, minta izin insya-Allah. Ada orang nak belajar juga kan. Sekejap saya line tak clear dah. Jadi insya-Allah tak clear dah. Jadi insya-Allah tak clear dah. Jadi insya-Allah 5 baris 5 baris juga. Pasal 5 5 baris. Oh dah 5 dah, laju ni. Muka surat 5 baris. 1 2 3 4 5. Wajib lah. Wajib. Ambil atas sikit, ambil atas. Biar ada. Maka kami berkata tu dia kaitan dengan atas. Ambil 2 baris. Kita ambil laju sikit. Ada 2 baris daripada atas. Kuat sikit lah. Okey. Mari sama-sama kita dengar. Tak ada mic ni. Maka hendaklah, jumpa ambil 2 baris tu. Muka surat 5. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, muka surat 5 2 baris daripada atas. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Aqaid perkataan asal akidah. Satu aqaid, akidah. Banyak, jamak. Yang wajib pada syarak, yang wajib setiap orang yang bergelar mukallaf mengetahuikan dia. Kalau tak tahu, kita kata wajib pada syarak, maknanya buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu kalau wajib pada syarak. Mengetahuikan dia daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Apa dia? Wajib, mustahil, harus. Iaitu apa dia? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Ni macam kita ulang-ulang juga, dan kitab ni macam tu, diulang banyak kali nak bagi lekat. Pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasulnya pun sama, iaitu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Kalau tambah semua, sebab itu nama Aqidatul Khamsin, Aqidah 50. Sebenarnya cerita yang sama juga, sifat 20 lah tu.
serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil. Dia tak cukup hanya tahu wajib, mustahil, harus, mesti diketahui bersamanya dalil. Dalil yang bagaimana? Dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Ijmali, dalil yang ringkas, mudah. Dia tak membebankan umat dengan benda yang susah. Agama ni tak susah. Cuma kalau kita ahlinya, wajib kita belajar lebih. Kalau AJK wajib belajar lebih. Orang tanya ni, walaupun bukan ustaz, AJK orang tanya ni kok kena lebih sikit lah daripada orang biasa. Faham tak? Yelah, dah kata bidang kita dalam agama. Jadi kena orang tanya. Kadang-kadang imam jadi imam je. Solat, tapi orang tanya juga soalan-soalan yang melibatkan agama. Betul? Bukan kata imam, kata JK. Kadang-kadang ayah pun kena tahu. Anak tanya nanti. Nah, isteri tanya. Sebab tanggungjawab seorang suami mengajarkan fardu ain kepada isteri. Lah ustaz, kalau saya tak mampu mengajar, maka wajib suami dan isteri pergi cari guru belajar. Kalau tak cari, dosa lah. Cakap macam mana? Dipertanggungjawab. Dipertanggungjawab. Nanti akhirat kena tanya. Kalau pandai jawab tak apa. Tapi kalau pandai jawab pun tak lepas kalau tak buat. Dia kena buat. Jadi kena cari. Sebab itu zaman dulu sampai orang cari tu guru. Sekarang senang tu guru cari. Tu guru datang. Mudah akhir zaman ni. Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka kami berkata, kami ni siapa? Ulama. Bukan orang biasa ni, ulama. Wajib ni ulama muktabar. Seluruh ulama yang muktabar, yang memang dipegang perkataannya. Dia kata apa? Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah, wajib kita percaya dan yakin bahawa Allah Ta'ala tiap-tiap sifatnya mempunyai kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, situ je. Jadi gini, kalau orang tanya kita sifat Allah berapa banyak? Sifat Allah yang sempurna ni berapa banyak? Jangan sebut 20. Banyak, tidak terkira. Kalau orang tanya ni, kita bagi ajar tak ada menjawab sikit. Kalau tanya kita siapa anak ke isteri kita ke orang luar, orang tanya sifat Allah berapa banyak? Sifat Allah tidak terhingga. Mana kita tak dapat nak kira. Sifat Allah yang sempurna itu banyak. Cuma yang wajib diketahui hanya 20. Kalau ikut banyak, tapi untuk orang awam kita ni bagi lepas ni 20 je. Maknanya mudah agama ni. Dan kalau tidak habis kita belajar tak habis. Ni 20 je, nak bagi lepas kenal je, sikit je. Tu pun tak habis-habis kadang-kadang. Tak sempat nak habis. Tapi nak kena buat jugalah, nak kena sungguh-sungguh belajar. Sebab itu adalah wajib. Jadi boleh jawab apa ni? Kau tanya sifat Allah yang sempurna berapa banyak? Banyak, tidak terbilang. Berapa yang wajib yang diketahui? 20. Tu cara jawab dia. Boleh? Faham tak? Tak faham tanya. Jangan malu, insya-Allah. Ni belajar ni benda serius. Bukan main-main kita belajar ni. Benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Okey, tak faham tanya terus. Jangan tunggu-tunggu. Okey? Sambung. Maka wajib disabitkan baginya Allah Ta'ala
atas jalan ijmal. Ijmal itu secara umum mengatakan Allah Ta'ala, segala sifat Allah Ta'ala, bukan hanya 20 tu, segala sifat yang ada pada Allah adalah sempurna. Faham tak? Tak kisah yang 20 tu ke atau lebih pada tu. Tapi yang kita wajib 20 je. Cuma kalau kata secara ijmal, secara umumnya, ijmal tu kata umum juga. Okey, boleh sambung lagi. Dan mustahil atasnya Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Mustahil Allah mempunyai sifat kekurangan. Bila kita belajar sifat wajib bagi Allah, iaitu dalam keadaan kesempurnaan, semua sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat kesempurnaan. Lawan bagi sifat kesempurnaan iaitu mustahil Allah Ta'ala kekurangan. Dah kenapa kena belajar macam ni, Ustaz? Dia memang macam tu kan? Tak payahlah nak ulang dia sama. Ada orang kata tu, ada Wahabi tak suka. Dia kata macam falsafah. Wajib lawan mustahil. Tak payah cerita je direct dia. Tak payah lawan-lawan. Sebab kalau kita tak belajar kaedah inilah, banyak perkataan bertentangan dengan akidah. Sebab tak belajar macam ni. Dia tak nampak. Ulama susun ni bukan saja wajib lawan mustahil, bukan saja. Sebab kadang-kadang kita nampak macam kita tahu, tapi kalau tanya, dia goyang juga. Contoh kita kata, kalau ada orang kata gini, baru kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita masuk syurga. Allah Ta'ala nak kita buat kebaikan, kebajikan. Lalu Allah Ta'ala nak masukkan kita ke syurga atas kebajikan kita. Tetapi kita buat perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam neraka. Betul ayat ni? Betul. Saya ulang balik dengan betul Allah SWT nak kita masuk ke syurga. Allah Ta'ala nak kita buat kebaikan, nak kita lakukan kebajikan, nak kita menyembahnya. Tapi kita melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak dia. Sebab itulah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam neraka. Betul ayat? Macam betul lah. Kalau kita dengar secara umumnya, kalau tak belajar tauhid, dengar betul. Tapi kalau kita nilai dengan ilmu tauhid, salah. Mana pula salah? Kita lukis. Lukis nampak sikit. Boleh? Okey. Dia bukan macam akal, dia kaitan dengan tauhid. Dia kaitan dengan tauhid. Dia sebab itu nak bagi faham dia ni, kalau budak nanti kita tak belajar memang tak nampak ni. Sikit. Biar nampak tulis. Saya tulis ayat ni. Boleh guna? Biru tak ada tu. Kenapa? Itu merah. Saya jaga ni merah dan kitab kita penuntut. Sekian saya bagi ni sikit. Dalam kitab kita penuntut ada kitab? Ada. Tak dapat kata cari. Dia sebut tentang kalau boleh elakkan menulis dengan pen warna merah sebab makruh. Jadi kalau guru-guru yang mengajar, elakkan. Rugilah, makruh ni rugi. Baik kita nak alang-alang tulis tu dapat pahala kan. Ni mana surat? Ada? Ada. Kitab ni boleh tengok. Apa saya cerita kat sini ya? Dah ada cerita. Kereta warna merah. Kereta merah pula kat luar. Tak apalah. Tak payah untuk kau kereta tak payah. Cuma nak kata ni, kalau dapatlah yang belum beli kereta, elakkan beli kereta warna merah. Tidak bagus kenderaan warna yang mana makruh memiliki kenderaan. Tak payahlah jual. Nak kata cuba eja akan dapat cap baru. Tapi nak sebenarnya itu kaedah.
Tak ada orang cakap ni. Kena buka kitab baru cakap. Okey? Kalau boleh lah. Baik tu. Apa saya motor? Motor pun sama. Baju tak apa. Rasulullah pakai baju air merah. Cuma kenderaan. Kenderaan elak kawan merah. Sebab apa? Makruh. Dia panjang bahas dalam kitab. Cuma nak bagi faham, dia tak bagus lah. Dia tak bagus. Okey. Cerita lupa dah. Ayat. Kita ayat dia ni. Allah, sebab susah kan? Allah nak. Mana nampak belakang? Boleh. Nak kita buat kebajikan. Memang kebajikan, kebaikan dan kebaikan dan taat. Boleh tak? Dan taat pada ni. Tetapi kita buat, dia seringkaskan nak panjang dia ni, perkara yang bertentangan dengan, tulis semua Ustaz, tulis kehendaknya, sebab itulah Allah masukkan kita dalam neraka. Boleh faham ayat ni? Boleh faham kan? Saya baca Allah nak kita buat kebaikan, kebajikan dan taat, tapi kita buat perkara yang bertentangan dengan kehendaknya. Sebab itulah Allah masukkan kita dalam neraka. Kalau tak belajar, biasa dengar ni macam apa salah dia Ustaz? Sebab tu kena belajar sifat 20. Tak belajar sifat 20, tak nampak. Percaya cakap saya. Salah. Ayat ini salah dari sudut akidah. Dah nampak apa salahnya? Tak nampak salah dia. Sebab tu ada buku ni. Ada buku ni. Kalau ada pasal bawa boleh buka. Kat mana buka dia? Ni sebenarnya dah masuk pada bab iradah. Buka pada bab iradah. Iradah apa? Kehendak. Bila kita, sebab itu belajar sifat 20 bukan saja-saja belajar. Kita belajar sifat 20 untuk faham, kenal dan dapat praktikal dalam kehidupan kita untuk kita pegang. Okey. Jadi kalau tengok kat muka surat 70, kalau ada ni surat 70. Ya, muka 70 kita dapat sini. Empat perkara suruh dan hendak. Ada apa? Empat perkara suruh dan hendak. Bahas ni kat sini. Okey. Kan? Yang ni ada buku. Saya ada buku jap Siapa yang dapat dalam sini? Okay. Bila kita baca ni, bila kita belajar, nampak bagaimana penting belajar dulu supaya kita faham lawan bagi sifat iradah. Iradah berkendak. Maksudnya wajib Allah bersifat dengan sifat kehendak. Setuju Ada nak bantah? Tak bantah. Keluar Islam tanya bantah. Memang ini kalam para ulama muktabarah, pegang ijma'. Allah bersifat dengan sifat kehendak. Maksudnya lawan dia jika Allah Ta'ala tidak berkehendak ataupun terpaksa. Lawan dia apa? Terpaksa. Okey. Kat sini ada kata kehendak. Ada kehendak. Cuba tengok ada. Ini tak nampak.
Nampak kat mana? Nak ni kehendak. Nak kita hendak. Yang kedua, dengan kehendak ni. Okey. Ini silap. Kalau Allah nak kita buat kebaikan dan taat, pasti kita akan buat. Tak akan timbul kita buat perkara yang bertentangan. Kalau kita boleh buat perkara yang bertentangan, kita ni siapa dia? Ni Tuhan ni. Dia Tuhan. Sebab kita boleh lawan kehendak Allah. Boleh faham tak? Ini bukan gajah tinggi tak tinggi. Ini asas. Jadi takut bila kita faham seolah-olah kita ada kehendak, Allah ada kehendak. Kita boleh lawan kehendak Allah. Kalau faham gitu, maka berdosa. Berdosa ya? Tak belajar. Tapi kalau memang tu kita ada kehendak Allah, memang kita boleh lawan. Kalau dia kata oh, kita memang boleh lawan, itu boleh jatuh kufur. Mana seolah-olah kita mengakui kita lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Boleh nampak tak ni cerita ni? Tu orang suruh belajar sifat 20. Kadang-kadang orang kata buat apa belajar sifat 20? Sama je. Kalau kita tak belajar, takkan dapat ni. Lepas tu yang dalam ni kita ada sebut 4 perkara suruh dan hendak. Yang betul macam Ustaz, gantikan nak ni kepada suruh. Ganti suruh. Mau betul? Mau betul? Suruh. Okey, tengok saya baca. Tengok. Allah suruh kita buat kebajikan dan kebaikan dan taat, tetapi kita buat perkara yang bertentangan dengan apa yang disuruh atau suruhannya. Sebab itulah Allah masukkan kita dalam neraka. Yang itu betul. Sebab apa? Suruh ini adalah syarat. Ada dalam Al-Quran dan hadis. Hendak ini adalah hakikat. Ini bagi zahir syarat. Zahir syarat. Ini hakikatut tauhid. Kalau kita sebut hendak, itu hakikat pada tauhid. Kalau suruh, itu zahir pada syarat. Boleh apa? Tu orang belajar pada dulu. Baru nampak praktikal. Batu ni yang saya tulis ni bukan reka sendiri. Ada dalam kitab yang kita belajar ni sebenarnya. Ada dalam kitab ni, cuma jauh sikit lagi lah sampai. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 9. Saya takut tak sempat tahun ni. Dia memang mungkin drag sikit lah, 4-5 tahun lagi. Tapi tak apalah, saya sebut dulu awal-awal. Boleh? Supaya nanti ialah macam mana kita tak tahu kan. Anything can happen. Jadi kita cakap dulu awal-awal. Boleh? Sebab tu penting. Ni nanti kita bahas boleh suruh dan hendak ni. Cuma saya tak baca lah yang ni, nanti kemudian. Cuma saya tahu bahawa kena faham bila guna suruh, bila guna hendak. Sebab kadang-kadang ada terlepas pandang, ada juga orang tercakap. Ada orang ngajar tu, ada tercakap. Bila tercakap ni, kita tengok jadi ni nak kena betulkan. Sebab kalau kitab tak tulis, maka mungkin tak kuat lah. Mana mungkin benda tinggi lah. Tapi dalam kitab ni ada tulis. Yang kita belajar ni ada tulis. Mana Ustaz? Tunjuk sikit lah. Dan kita percaya pula. Muka surat 9. Tengok 1, sekejap Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris daripada atas muka surat 9. Cuba tengok. Sebaca sikit lah bagi tengok. Apa yang bila kita sebut, maknanya itu penting. Sebab kitab ni tak tebal. Kitab ni nipis. Maknanya dia tak akan letak benda yang tinggi-tinggi. Dia letak benda yang asas, yang kena kuasai secara, orang kata, memang setiap orang akan tahu. Tak boleh tersalah. Okey. Sebaca. Dan ketahui olehmu bahawa iradah tu kan? Kehendak.
itu pada ahli sunnah wal jamaah, lain daripada suruh. Nampak? Hendak dan suruh dua perkara berbeza. Dan redha, apa yang Allah suruh itu yang Allah redha. Dan ilmu, dan juga ilmu tu kena dengan kehendaknya. Maka terkadang mengkehendaki dan menyuruh dan redha ia Allah hendak dan Allah suruh dengan sesuatu seperti iman Abu Bakar yang sebut dulu. Iman Abu Bakar, Allah suruh dan Allah hendak. Berlaku tak Abu Bakar beriman? Berlaku tak? Bukan kawan kita bakar kawan kita kan? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, beriman tak? Beriman. Allah suruh tak dia beriman? Suruh beriman. Allah jadikan tak dia beriman? Allah jadikan dia beriman. Itu maknanya Allah suruh dan Allah hendak. Kita mesti kita bisa baca kat kitab ni sedap sikit. Dan buku tu dah ringkas lah dah nanti. Dan terkadang tiada mengkehendaki, Allah tak nak. Nampak? Allah tak nak. Dan tiada menyuruh, dan Allah tak suruh. Allah tak nak, tak berkehendak, dan Allah tak suruh. Dan tiada redha ia dengan dia. Apa yang Allah tak suruh, Allah tak redha. Seperti kufurnya Abu Bakar. Abu Bakar kufur tak? Tak. Kita tahu Abu Bakar beriman. Sebab apa? Sebab Allah kehendak Abu Bakar tidak kufur. Allah tak nak. Senang kata Allah tak nak Abu Bakar kufur. Allah suruh tak Abu Bakar kufur? Tak suruh. Jadi Allah tak hendak dan Allah tak suruh. Contoh dia kufurnya Abu Bakar. Sebab itulah Abu Bakar tidak kufur. Dia beriman pada Allah SWT. Kenapa? Cara bahas tu nampak simple ni. Kalau salah habis. Ada sikit. Boleh sikit? Boleh tak? Boleh sikit? Nanti kita cerita sikit. Okay. Nak bagi faham sungguh ni. Dan terkadang mengkehendaki, Allah nak dan tiada suruh, tapi Allah tak suruh. Allah nak tapi Allah tak suruh. Dan tiada redha. Yang tadi formula dia, apa yang Allah tak suruh, Allah tak redha. Apa yang Allah suruh itu ada pada syarak. Maksudnya apa yang ada pada syarak itulah yang Allah redha. Syarak tu dia Al-Quran, hadis. Senang faham. Seperti kufur Fir'aun. Allah suruh tak Fir'aun kufur? Allah suruh tak Fir'aun kufur? Suruh. Allah suruh Fir'aun beriman. Kan Allah hantar Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebut Allah suruh Nabi Musa pergi pada Fir'aun, dakwah pada Fir'aun. Tahu tak? Ada baca kan? Pernah dengar cerita kan? Nabi Musa, Allah perintahkan suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, dakwah, cerita kebenaran, keesaan Allah. Nabi dia pergi. Tapi mana apa? Supaya Fir'aun ni juga adalah, bukan kata Fir'aun dia, semua makhluk yang bergelar manusia Allah suruh beriman. Faham tak? Allah suruh beriman. Cuma soalan yang kedua, Allah nak tak Fir'aun beriman? Allah nak tak Fir'aun beriman? Tak nak. Tak nak. Kalau Allah nak, pasti berlaku. Pasti hari ini tak timbul cerita Fir'aun kufur. Sebab Allah nak. Boleh faham tak? Sebab itu Allah tak nak Fir'aun beriman. Sebab itulah Fir'aun jadi kufur. Walaupun Allah suruh dia beriman. Nampak? Itu cara pasang dia. Boleh tahu kita pening lah. Rasa dia goyang. Goyang dengan air tu ada air. Kalau rasa goyang ada air, waktu kulit belakang Nabi. Tak ada? Tak boleh tak ada? Tak tahu ada air tak? Tak, kalau rasa goyang tu kena minum air sebab nanti takut dia pening susah ni. Setakat ni boleh sebelum senaras yang keempat.
Itu baru ketiga. Boleh tak setakat ni? Boleh? Boleh? Aku risau juga ni. Dia mudah je, dia cuma kita tak biasa main formula. Sebab tu saya sediakan buku ni. Dia dah senang. Dia apa tik-tik je. Cuma dalam buku ni tengok ada yang kalau yang lama kena betulkan sikit. Kena betulkan sikit kan. Buku ni saya ada silap letak tik dia. Silap letak tik dia. Allah hendak, Allah suruh berimannya Abu Bakar. Sebab ada buku ni ada ditukar sikit Kufurnya Abu Bakar, Allah tak nak dan Allah tak suruh. Siapa yang ada right kena pakah. Sebab silap. Siapa yang ada boleh ni sebab baru ni kita cek tersalah. Tersalah cek kau. Boleh? Baik? Boleh. Azan dengan saya tahu. Disambung. Allah. Ada soalan tanya dan dalam live pun siapa tanya insya-Allah. Tafli.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-qiyamah was-salatu wa barakatuh. Satu lagi boleh? Sektor satu lagi. Lepas tu baca sikit yang awal tadi. Saya bagi contoh ni, Suronda ni nak beritahu penting belajar sifat 20. Kalau tak belajar, tak akan nampak. Tu cerita dia. Ada orang dia kata tak payah belajar sifat 20 pun kita faham tauhid. Tak boleh. Ni pun tak faham. Nah, sebab simple cerita dia ni. Sebab itu tak dapat tidak. Ulama dah susun kata wajib belajar sifat, wajib, mustahil, harus. Ulama kata wajib tu bukan saja-saja. Dia memang nampak, memang dah dibuat, orang kata macam mana? Kajian-kajian mana betul-betul kuasai apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan inilah yang ada, yang wajib dia keluarkan hukum tu bukan saja-saja. Ulama hukum wajib belajar tauhid sifat 20. Bukan ustaz biasa-biasa cakap, bukan. Ini ulama. Mana satu dunia kena pegang perkataan. Jadi siapa yang meninggalkan belajar 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Rasul, berdosa yang meninggalkannya. Sebab nak bagi kenal supaya dapat pegang yang betul. Lepas tu kita tolak habis perkataan-perkataan orang yang mana tak puati dengan sifat 20 ni. Dia tak belajar, lepas tu dia mula cakap. Kalau tak belajar macam ni tak nampak je. Saya baru tengok ada satu video. Nanti akan ada masa kita tengok buat tayangan sikit apa nantilah. Tak sempat ni. Kalau tadi ada seorang ni, kenal saya sebut. Boleh sebut tak? Boleh sebut sikit. Ni biar kita bagi. Sekali sebut ni bukan nak jatuhkan apa, cuma kena berhati-hati. Mazhar, kenal mazhar? Mazhar tak kenal. Kenal? Mazhar tak kenal? Tak kenal, tanya kamu sebelah. Dia ada sebut satu kuliah dia kata Allah itu perkara gaib. Boleh terima tak? Faham tak understand? Dia kata Allah itu perkara gaib. Allah berada dalam alam gaib. Tak tahu. Sebab mereka ni tak pegang Allah tidak bertempat. Dia kata Allah adalah perkara gaib. Betul tak betul? Salah. Nah ni, dia punya formula. Kena belajar formula Formula dia, selain Allah sama dengan makhluk. Bila sebut alam ni apa? Makhluk. Maknanya kalau kata Allah itu terbasuk perkara gaib, Allah itu makhluk. Benda tu pun tak dapat nak selesai. Macam mana jadi mufti? Tak faham juga. Faham tak? Perlis. Tak apa. Kena cakap. Saya jumpa upaya agama tu. Cakap. Kita kena cakap dekat orang awam je ni supaya jangan terperangkap, terpengaruh dengan pemikiran orang ini. Kena cakap. Kalau saya tak cakap nanti ramai tengok video dia. Betul tak? Ada. Sampai ni ada kisah yang dia tengok video, mula-mula dia kata tak suka, lama-lama suka, akhirnya ngikut. Kat mana berlaku? Johor. Saya dapat sampai gaduh dengan isteri memang ketua Yasin. Habis suami tengok Rora Mazhar, habis. Gaduh lah. Pemahaman yang berbeza. Faham tak? Gaduh. Jadi kena cakap. Kita dah bincang mufti dengan qadhi, kata memang betul. Kalau kita tak cakap nanti orang awam tak tahu. Ini antara benda yang berbahaya. Jangan mendengar. Kalau kita dah ada ilmu, tak apa. Kita kadang orang awam ni dia kata, saya ambil benda baik je ustaz, benda buruk saya tak ambil. Sekarang ni
Kita tahu tak mana baik mana buruk. Dia guna Al-Quran hadis juga. Mana baik mana buruk. Jadi tak dapat tidak bagi orang-orang jangan dengar tu lah. Boleh. Kaedah Abi dah berlaku dah. Ramai dah terperangkap. Akhirnya ikut sebab selalu dengar. Jadi lepas jangan dengar. Faham tak ni? Buka kalau dengar buka ni. Buka pertubuhan pencinta ilmu. Tu boleh tengok. Apa like follow TikTok. Pertubuhan pencinta ilmu. Kita punya kan like. Tu dia. Okey. Hak papai tak faham lagi. Okey kita boleh sikit tak? Boleh. Masuk sikit boleh sikit Kena cerita. Ya tak faham, ada yang tak faham lagi sunang balik. Allah nak kita buat kebajikan, buat kebaikan, taat. Jika Allah nak, pasti berlaku. Faham ni? Bila sebut saja Allah berkehendak atau Allah nak, pasti berlaku. Silap kat sini sebab ada ayat kedua ni. Kita buat perkara yang bertentangan dengan kehendaknya. Seolah-olah kita boleh lawan kehendak Allah. Allah nak lain, kita nak lain. Kalau begitu seolah-olah kita fight dengan Tuhan. Oh dahsyat ni, mana kita tahu juga. Jadi akidah ini akidah yang salah. Kenapa salah? Sebab meletakkan perkataan hendak. Tak boleh. Sebab ini perkataan kena nilai pada syarak, tak boleh nilai pada hakikat. Bila sebut je hendak, ilmu Allah jadikan itu semua adalah hakikat. Hakikat kalau kita sebut makhluk tu lebih kurang ataupun kena sama dengan hakikat, kita sebut tadi. Kalau kita kata Allah Ta'ala ni kita fight mana Allah tu seolah-olah seperti makhluk lemah juga. Tu kena hati-hati. Nanti bila sampai tahap macam ni, kita dengarkan Buddha kan macam mana jadi Buddha. Kan baca cerita daripada manusia kan. Lama-lama duduk bawah pokok boti, dia zikir atas dia tu. Lama-lama naik jadi Tuhan. Gitu. Jadi kita takut faham ni sampai tahap macam tu nanti. Sebab apa? Dia kata manusia ni pun boleh fight. Tak boleh baik. Batu kena faham. Allah Tuhan, kita makhluk. Pegang sampai mati ni. Benda ni simple je, tapi kadang terlepas pandang. Okey. Jadi macam mana nak betul? Nak betul gantikan nak dengan suruh. Allah suruh kita buat kebajikan dan kebaikan. Tetapi kita buat perkara yang bertentangan dengan suruhannya. Suruh ni kat mana? Dalam Al-Quran dan hadis ada ayat suruh. Sebab tu dalam Al-Quran ada ayat namanya ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Sebab tu kadang-kadang kita kena rujuk perkataan itu dengan kalam ulama. Al-Quran hadis tak boleh dibahas dengan akal, tapi perlu rujuk dengan kalam ulama. Baru sebab itu. Ini betul lah kok. Sebab itulah Allah masukkan ke neraka sebab melawan suruhannya. Okey, boleh. Yang tadi tu kita masuk pula. Lepas tu kalau kapal yang ada ni boleh tengok. Kita dah buat. Dia ada apa panggil tu? Pentok. Jadual. Ni kalau kata jadual ni tengok ni. Yang ni jadual. Tengok. Kat sini sampai sini dah ada yang tengok kan. Okey. Kat sini dia kata apa? Allah hendak, Allah suruh berimannya Abu Bakar. Allah tak nak, Allah tak suruh kufurnya Abu Bakar. Allah nak tapi Allah tak suruh kufurnya Fir'aun. Allah nak Fir'aun kufur tapi Allah tak suruh. Allah suruh Fir'aun beriman. Dan kenapa macam tu Ustaz? Hak Allah. Tahu tanyalah. Kenapa macam tu? Kenapa ada perkara yang Allah suruh tapi Allah tak nak? Hak Allah. Faham tak ayat dia ni? Tak. Siapa kita nak persoal. Tapi ulama bahas supaya kita redha dengan apa yang telah ditentukan.
Nah, tu last sekali. Allah hendak tapi Allah suruh. Ni yang bawah ni betul sikit Allah tak hendak tapi Allah suruh. Apa dia? Berimannya Fir'aun. Fir'aun Allah hendak tak beriman? Nah, Allah suruh tak nak beriman? Tanah. Allah tak nak Fir'aun beriman, tapi Allah suruh Fir'aun beriman. Yang nak tanya tak, Allah hendak Fir'aun kufur, tapi Allah suruh tak Fir'aun kufur? Tak. Allah suruh Fir'aun beriman. Tak apalah, nanti ulang-ulang pusing-pusing nanti, InsyaAllah lah lekat nanti. Biasa first time dengar. Pernah belajar tak? Cari je. Tak pernah belajar? Patut sekolah rendah dulu belajar lagi. Masih lagi satu ni memang ada lagi tak? Mungkin terlepas pandang lah dia cikgu kita, ataupun kita tak pergi sekolah hari tu. Rasanya lah ramai tak pergi sekolah hari tu. Sebenarnya ada mungkin tu guru kita dah cakap, tapi mungkin kita tak sedar rasanya. Ataupun terlepas dalam silibus. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu InsyaAllah jumpa lagi akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. InsyaAllah.